Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sujudah. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar wa ahli ad-dhalal. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin maula Bilal sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi khairu sahbihi wa khairu al. Wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya karim ya muta'al. نوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنهج والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. نوين مع الله عز وجل الصالح النيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أما بعد أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum saya masuk dalam tajuk pada pagi ini, maklumkan ustaz yang beri kuliah pada pagi ini bukan orang Melayu. Ini lidah Arab. Saya baru sini di Malaysia. Baru saya mana ini kalau memang ada mesti kekurangan, kesilapan atau apa-apa, saya memohon maaf. Sebelum saya datang sini saya sudah cakap dengan Kak, kalau Ustaz nak buat kuliah keluar ada orang terjemah. Tapi dia kata tak apalah, kita nak Ustaz datang boleh cakap dalam bahasa Melayu. Dan saya syukur dapat satu bulan boleh belajar sebab niat saya datang sini yang sebenarnya bukan niat mengajar, niat belajar. Sebab orang yang jemput dia kata tak apa, kita nak Ustaz datang tempat kita kerana barakat. Tapi yang sebenar saya yang cari barakat dari saudara-saudari sekalian. Alhamdulillah. Dan saya kagum dan terkejut sangat. Saya tak sangka ada majlis ta'lim di tempat macam tempat ini. Jarang sangat. Kita biasa majlis ta'lim dekat masjid, dekat surau, dekat yayasan Islam, dekat tempat yang ketika penduduk sekolah. Tapi dekat tempat macam ni jarang sangat. Tapi tahniah kepada saudara-saudari. Ini salah satu tanda Allah cinta kamu semua. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti al-akhirah illa man yuhib. Yang bermaksud sesungguhnya Allah beri dunia kepada orang yang suka dan yang tak suka. Kalau kita tengok orang yang paling kaya di dunia bukan orang Islam. Negara yang paling kaya di dunia ini bukan negara Islam. Tapi sebab dunia hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah beri dunia kepada orang yang paling hina juga. Yang dalam surah Luqman, wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Kunci sahaja 80 orang tak boleh angkat. Sekarang orang yang paling kaya ada satu kunci boleh atau kad. Baik. Tapi Qarun dulu, ini kunci tempat duit, 80 orang tak boleh angkat. Tapi Qarun siapa tu? Bukan orang beriman, bukan orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti al-akhirah illa man yuhib. Dan Allah tak beri akhirat
melaikan kepada orang yang suka, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu tanda insya-Allah Subhanahu wa ta'ala Allah suka kita. Sebab kalau Allah tak cinta kita, tak suka kita, tak boleh beri taufik dan hidayah sehingga kita masuk dalam majlis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaika dalam hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari, malaika berdoa untuk kita masih kita berada di dalam majlis ilmu. Ini berkata malaikat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata malaikat, ampunlah mereka dan turunkanlah rahmatmu kepada mereka. Doa malaikat makbul. Doa malaikat makbul. Dan kita juga jangan lupa doa yang penting pada waktu pagi dan pada waktu malam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sebab kita belajar banyak, mungkin daripada awal bulan puasa sampai sekarang, berapa faedah kita sudah belajar atau berapa faedah kita sudah hafal. Tapi bukan yang penting hafal atau masuk atau hadir di majlis ilmu. Yang penting bagaimana amalan kita. Apabila kita dengan satu faedah, kita sudah amal atau tak. Ini yang penting. Aslul ilm al-amal. Asas ilmu ialah amalan dengan ilmu yang kita belajar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah, sesungguhnya kami memohon daripadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Sebelum kita masuk kerja, sebelum kita bagi tempat belajar, doa ini, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Kita belajar, tetapi bagaimana? Ini ilmu yang bermanfaat atau tak? Sebab orang yang paling alim di atas bumi siapa? Iblis. Iblis yang paling alim. Syaitan. Semua ilmu dunia dalam kepala dia, tetapi tidak ada ilmu yang tidak ada manfaat, tidak ada faedah. Tapi ilmu dia tak beri faedah kepadanya, sebab dia tak guna ilmu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita belajar kerana Allah Subhanahu wa ta'ala dan kerana kita nak amal dengan ilmu yang kita dengar. Ilman nafi' wa rizqan tayyiba. Apabila kita bagi sekarang masuk tempat kerja kerana cari rezeki, ini ibadah. Cari rezeki, jaga diri sendiri, jaga keluarga, jaga anak-anak, ini ibadah. Jihad juga, jihad fi sabilillah. Al-bahth 'an rizq, cari rezeki, jihad fi sabilillah. Dapat pahala orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi rizq nafi', rizq tayyib, halal. Bukan terus masuk tunggu bulan bila habis dapat gaji, tak. Ya Allah, berilah kepada aku rezeki yang baik, yang halal. Apabila rezeki atau gaji kita halal, baik, kita dapat barakah, zuriat kita membesar dalam keadaan yang salih, wa amalan mutaqabbala. Amalan mutaqabbala, kita sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salat, istighfar, qiraat Al-Quran, salat duha, salat witir. Tapi yang penting, Allah terima amalan kita atau tak? Allah terima atau tak terima? Sebab Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda dalam hadis sahih, inna rajul la yusalli as-salah 50 sana wa 60 sana wa la tuqbal lahu salah. Sesungguhnya seorang buat salat selama 50 tahun atau 60 tahun, tetapi Allah tak terima salatnya. 50 tahun, 60 tahun, umur satu umur 60 atau 50, habislah, tapi Allah tak terima amalan dia. Orang bertanya, kenapa wahai Abu Hurairah? Sayyidina Abu Hurairah jawab, dia tak sempurna
rukuk dan sujudnya. Dia tak tahu bagaimana rukuk, bagaimana sujud salat. Mana ini kita sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita. Baiklah. Saya nak cakap pada waktu pagi ini yang pertama, kita masih ada di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, bulan ini yang penuh rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Ghazali berkata dalam Ihya Ulumuddin, hadiyatullah li'ibadihi al-mu'minin syahrul Ramadan. Allah beri kita hadiah. Tapi apakah hadiah Allah untuk kita? Hadiyatullah kepada kita bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Musim untuk kita. Kalau kita nak bisnes bersama Allah, sekarang. Bulan Ramadan selain daripada bulan-bulan yang biasa. Bulan Ramadan satu fardu 70 ganda. Satu sunnah seperti cakaplah seperti bagi semangat sikit. Satu sunnah seperti fardu. Tengok bagaimana. Kalau kita salat duha, tadi alhamdulillah kita semua sudah salat duha 2 rakaat. 2 rakaat, bahala 2 rakaat seperti bahala salat subuh. Kita sebelum zuhur buat 4 rakaat. Sunnah sebelum sunnah sebelum zuhur. Bahala 4 rakaat sebelum zuhur seperti seperti salat zuhur, tapi mesti istiqamah, khusyuk, niat, dan suka kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah, kita sekarang masuk majlis ini kenapa? Untuk apa? Nak belajar, atau nak syurga, atau nak tak? Kita tak nak semua ini. Betul. Masuk nak belajar, tak. Bukan saya, memang ini niat nak belajar, tapi niat yang asal saya masuk kerana Allah. Saya masuk majlis ini kerana Allah. Saya cinta Allah Subhanahu wa taala. Saya salat bukan nak syurga, tak nak syurga. Masuk neraka tak kisah. Saya hamba Allah, betul. Saya hak Allah Subhanahu wa taala. Tak takut dari neraka, tak harap nak masuk syurga. Saya nak Allah Subhanahu wa taala. Apabila saya dapat Allah, saya dapat semua. Cari Allah. Ini yang penting. Makna ini kalau Allah tak kasih kita syurga, kita tak ibadat Allah. Kalau Allah tak kasih kita syurga, kita tak puasa? Puasa. Kenapa? Kerana Allah layak. Allah ahli untuk ibadah kita. Sebab Allah beri kita umur, hidup, harta, rizki, semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya beribadah kepada Allah kerana saya suka Allah. Aku cinta Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatina Rabi'ah Al-Adawiyah, perempuan yang terkenal, cukup hebat. Tak kahwin. Sebab dia tidak ada masa untuk jaga suami. Dia tengah malam dia munajat Allah. Ya Allah, inni la a'buduka tama'an fi jannatik wala khawfan min narik, walakin a'buduka li'anni uhibbuk. Faham? Oh, tak faham? Alhamdulillah, saya boleh cakap Melayu sikit-sikit. Sebab ini salah satu tanda saya guna bahasa Melayu walaupun saya tak pandai. Tapi nak beri semangat kepada orang yang dengar saya. Oh, ini orang Arab baru berapa bulan di Malaysia, tapi boleh cakap Arab berani. Mana ini boleh cakap boleh cakap Melayu. Mana ini tuan-tuan puan-puan boleh cakap Arab. Belajar sendiri. Betul, saya belajar Melayu sendiri. Kamu juga belajar bahasa Arab sendiri. Apa nama Sayyidatina Rabi'ah Al-Adawiyah. Maksud berkata-kata Sayyidina Rabi'ah Al-Adawiyah, ya Allah, aku tak beribadah kepadamu kerana syurgamu, dan bukan aku takut dari nerakamu,
Oh, subhanallah, perempuan cakap macam tu, bahasa tinggi. Aku bukan ibadahku kerana syurgamu, atau bukan kerana aku takut dari nerakamu. Aku beribadah kepadamu kerana aku cinta. Cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang penting. Aslul ibadah, ulama kata, aslul ibadah al-hubb. Asas ibadah ialah cinta. Cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cinta, kita boleh khusyuk dalam salat. Kita boleh sungguh-sungguh datang majlis ilmu ini. Kita cari apa yang Allah suka. Macam di dunia, ini biasa fitrah manusia, cinta. Lelaki cinta perempuan, perempuan cinta lelaki. Kalau seorang cinta orang lain, kalau dia nak apa-apa, dia kasih. Dia dalam kerja, oh bagaimana kekasihmu? Dia sudah makan atau belum? Dia terus, Assalamualaikum, sudah makan? Makan apa? Betul lah, dia sibuk sentiasa dengan dia. Sudah, hati dia sudah jatuh depan dia. Ha? Betul tak? Saya takut mungkin tak saya cakap salah atau so, saya ambil bekat bahasa Arab tukar Melayu. Nanti takut tak elok atau tak sama. Sama lah. Sama. Betul. Makna ini dia selalu fikir. Memang ini fitrah manusia. Fitrah manusia macam tu. Alladhi la yuhib, kata Imam Syafi'i, alladhi la yuhib al-hamir faqat, yang tak cinta keldai-keldai sahaja. Imam Syafi'i berkata, makna ini semua manusia mesti ada cinta. Yang tak cinta sahaja keldai. Imam Syafi'i kata, yang tak cinta keldai sahaja. Sebab binatang-binatang yang lain cinta suka, cinta juga. Makna aslul ibadah, asas atau cinta ibadah ialah cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita rasa cinta, kita cari apa perkara yang Allah suka. Apa yang Allah suka saya buat. Macam kita cari perkara yang kekasih kita suka. Walaupun kita nak bagi majlis, sudah beli baju hari raya, sudah kala apa, nak beli kala sepertinya, nak jadi sama-sama dengan dia, walaupun belum kahwin, tapi suka, tapi suka, tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah, baik juga. Kalau ikut cara yang betul, tak ada masalah. Tapi kita juga cari cara yang Allah suka. Bagaimana Allah suka apa? Apa yang ibadah yang lebih Allah suka. Semua ibadah Allah suka, tapi ada ibadah khusus Allah sangat suka. Macam salat duha, salat witir, salawat ke atas Nabi Muhammad SAW 10 kali pada waktu pagi, 10 kali pada waktu malam. Ini Allah cinta sangat. Kita buat ini yang Allah suka. Ibadah yang lain-lain semua manusia buat. Semua manusia buat. Salat zuhur, salat asr, salat maghrib, salat isya, semua buat. Tapi saya nak buat satu amal khusus antara saya dan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab saya suka Allah subhanahu wa ta'ala. Satu amalan khusus. Salawat atau istighfar, ikut cara istighfar yang khusus. Tapi atas asas yang ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Apabila kita buat macam tu, kita dapat Allah. Apabila kita dapat Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat semua perkara yang kita nak di dunia dan di akhirat. Ada satu kisah pada zaman Marwan bin Abdul Malik. Ada satu raja. Jelas kalau orang raja mesti kaya, tapi dia raja yang baik, saleh, ulama. Dia setiap tahun di bulan puasa panggil semua hamba-hambanya, perempuan yang bantu dekat istana. Dia jaga hati mereka. Sebab di zaman dulu kalau orang hamba dia orang hina. Tapi dia nak mereka belajar dari dia. Dia buat satu hari di satu tahun bagi semua hambanya
beri yang mereka nak. Dia tanya nak apa, dia nak ini, dia kasih terus. 1 tahun bagi semua hamba 15 perempuan. Lepas tu dia tanya, awak nak apa? Perempuan memang perempuan yang suka harta, ada yang suka emas, ada yang suka baju. Dia kata dia, pertama saya nak berapa kilo emas. Kasihlah, kaya. Dia suka baju, dia nak rumah sendiri, dia kasih kaya. Satu perempuan tak minta apa-apa. Semua habis, malaikat satu. Awak tak nak apa-apa? Saya nak apalah, minta. Dia kata, saya nak kamu. Kalau dia ada baraja, dia dapat semua. Betul. Dia ada baraja. Kalau dia jadi istri raja, dia jadi apa? Semua yang hamba dia jadi hambanya. Dia pandai, dia kata aku nak kamu. Sebab dia sudah janji, yang nak saya kasih. Lepas tu dia kahwin dengan dia. Lepas tu dia jadi istri raja. Semua yang lain hambanya. Tengok bagaimana pandai. Tapi kita minta apa daripada Allah? Ada orang yang minta, ya Allah saya nak satu kereta, satu rumah. Tak aib, tak haram. Baik, minta apa-apa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan malu dengan Allah. Malu dengan manusia. Dengan Allah jangan malu. Nak kereta Ferrari, minta daripada Allah. Betul. Wallahi, nak rumah, minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dapat Allah, dapat semua bandai. Iya. Dapat semua. Apabila dapat Allah Subhanahu Wa Taala, dapat semua. Kita makna ini kalau kita buat doa, ya Allah beri kita mu. Kita nak Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dalam hati kita Allah, kita sentiasa Allah. Apabila ada masalah, kenapa saya dalam keadaan susah atau hati sempit, Allah ada bersama aku. Kenapa ada masalah? Kenapa saya sedih? Tak boleh. Allah bersamamu. Ya Allah, buat 2 rakaat betul dengan khusyuk. Allah beri terus. Satu hari ini satu kisah, saya tak nak beri kisah-kisah dari zaman dulu. Mungkin kalau saya zaman Nabi, ini zaman Nabi. Di zaman sahabat, ini zaman sahabat. Zaman tabi'in, mana zaman tabi'in dulu tak ada fitnah, tak ada bangunan macam ni, tak ada KLCC, tak ada menara, tak ada fitnah semua. Tapi zaman ini, saya dulu belajar di Kadar Mustafa. Lepas tu dulu apabila saya belajar, susah sangat. Saya nak RM1 nak beli buku sahaja, tak ada. Kalau saya nak buku, saya tak punya malaikat Quran sahaja, bukan Quran saya juga, Quran masjid. Saya pergi masjid baca Quran dan masjid sahaja. Selalu masuk pustakaan Darul Mustafa, boleh pinjam buku-buku. Satu hari saya buka satu buku, baca kisah Sayyidina Al-Hasan bin Ali bersama Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Hasan bin Ali cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu setiap bulan Muawiyah hantar kepada Sayyidina Hasan bin Ali 300 dirham. 300 dinar. 300 dinar macam gaji. Lepas tu tiba-tiba 3 bulan tak ada. Muawiyah tak hantar. Sayyidina Hasan perlu duit. Ini hak dia, macam gaji dia. Dia nak buat apa? Lepas tu dia panggil bantunya nak kertas dan pen, nak tulis surah hantar kepada Muawiyah. Kenapa tak hantar? 3 bulan saya tak dapat gaji. Macam kita sekarang, kalau bulan ini tak dapat gaji, kalau sudah esok, mungkin bulan ini sudah dapat, sudah masuk bank. Tapi kalau esok atau 31 belum masuk, kenapa tak masuk? Gaji bulan ini lambat. Dia sudah tanya. Kalau sudah lambat 2 hari, 3 hari, mungkin tak bagi kerja. Semua tak bagi. Kenapa tak? Betul lah. Ini hak. Lepas tu Sayyidina Hasan hantar surah. Dulu tak ada telefon, tak ada Facebook, tak ada WhatsApp, tak ada semua. Tunggu berapa hari sehingga sampai surat.
Tiba-tiba apabila nak tulis, dia sudah tulis Bismillahirrahmanirrahim daripada Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib kepada, belum tulis Muawiyah, terus tidur. Ngantuk tidur. Dia tak sengaja. Lepas itu dalam tidur mimpi Rasulullah SAW. Sayyidina Al-Hasan mimpi Rasulullah SAW dalam tidur. Rasulullah cakap kepada dia, Assalamualaikum Hasan. Sayyidina Hasan jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah. Rasulullah tanya, nak buat apa? Dia kata, wahai Rasulullah, saya nak hantar surat kepada Muawiyah. 3 bulan saya tak ada duit. Saya nak duit untuk makan, untuk keluarga, untuk. Lepas tu Rasulullah SAW dia kata, wahai Hasan, kalau aku ajar kamu satu doa lebih baik dari semua harta Muawiyah. Semua harta Muawiyah. Kamu nak atau tak? Sayyidina Hasan kata nak. Tapi ini sekarang kalau saya kata, kalau 1 bulan tak ada gaji, tak apa, Kak Abang, tak apalah, biarlah bulan ini saya nak ajar kamu satu doa lebih baik dari gaji bulan ini. Mana gila satu doa. Saya tak nak walaupun 100 doa. Mana gaji saya lah. Sayyidina Al-Hasan kata, ya wahai Rasulullah, saya nak. Lepas tu Rasulullah SAW ajar dia, wahai Hasan, pada waktu pagi bacalah doa ini, Allahumma ghfir fi qalbi raja'ak waqta' raja'i 'amman siwak hatta la arju ahadan ghairak. Allahumma ma dha'afat 'anhu himmati wa qasura 'anhu 'amali wa lam tablughu niyyati wa lam yajri 'ala lisani mimma a'tayta ahadan min al-awwalin wal akhirin min al-yaqin fa khussni bihi ya rabbal alamin. Lepas tu Rasulullah kata, apabila kamu baca doa ini lebih baik dari semua harta Muawiyah. Tiba-tiba Sayyidina Hasan bangun. Lepas tu dia terus baca doa ini. Lepas tu apabila saya baca doa ini, saya tulis, memang orang suka kalau dia cari amalan yang boleh bawa harta. Betul. Selalu orang tanya saya, Ustaz, apakah amalan yang boleh menjadikan saya kaya? Apakah surah yang kalau saya hafal jadi kaya? Tak ada masalah, semua ada. Dalam syariat kita semua ada. Nak jadi kaya ada. Nak jadi apa-apa semua ada. Surah Al-Waqi'ah, jaga salat duha. Nabi SAW bersabda, Wallahi, demi Allah, la faqra ma'a duha. Tidak jadi seorang fakir kalau dia sentiasa salat duha. Hadis sahih. Nabi SAW bersabda, demi Allah. Rasulullah tak boleh tipu, tak boleh bohong. Kalau Rasulullah kata, la faqra ma'a duha, tak jadi fakir orang yang jaga salat duha, cukup. Tapi Rasulullah bagi kita, demi Allah. Demi Allah, tak jadi seorang fakir apabila dia jaga salat duha. Okeylah, habis kisah yang tadi. Lepas tu apabila saya baca doa ini, ya Allah, memang ini sesuai. Saya terus tulis. Lepas tu lepas salat saya selalu baca doa ini. Sebelum hafal saya baca dari kertas. Setiap salat sampai saya hafal. Lepas tu saya terus dari kepala. Saya nak duit, tak ada. Betul, saya nak duit. Tapi saya tengok ini ubat boleh dapat duit. Tiba-tiba lepas seminggu saya keluar dari bilik tidur nak bagi surau. Ada seorang bagi saya, oh Abdullah, ya, oh boleh masuk pejabat saya nak jumpa kamu. Saya terus bagi. Saya tak sangka dia kasih saya apa-apa. Lepas tu dia kata, ini hadiah untuk kamu. Lepas tu saya bagi, buka, Masya Allah ada duit. Sebab apa ini? Tak ada, hadiah sahaja. Alhamdulillah. Lepas tu saya fikir, sebab doa atau apa? Belum percaya ini sebab doa yang saya baca. Saya kata tak, ini sebab Persatuan Darul Mustafa mungkin tolong orang yang fakir. Tak percaya, tak yakin. Lepas tu ini waktu pagi, wallahi. Lepas tu tengah hari saya keluar dari tempat wudu nak masuk surau. Dari tempat wudu nak masuk ambil wudu untuk salat zuhur. Tiba-tiba ada orang bagi saya, Abdullah. Tengok, oh satu kawan saya dulu waktu belajar, dia balik kampung. Lepas tu dia datang balik Darul Mustafa.
Dia kata, ini satu hadiah dari seorang. Saya kata, siapa tu? Dia kata, apabila saya balik dari kampung, saya naik bas, sebelah saya ada seorang. Saya cerita-cerita dengan dia, dia tanya saya dari mana? Saya kata dari Darul Mustafa. Oh, kenal Abdullah Jahad? Ya, kenal, dia kawan saya. Oh, okey, ambil ini, kasih dia. Ya Allah, saya kata, oh, ini bukan sebab dari kawan saya sahaja, mungkin dia kenal saya dulu bagi. Tak percaya juga. Waktu malam, lepas Isya, sudah dekat hari raya. Saya tak balik hari raya, tidak ada. Sebelum ini tidak ada duit nak balik, tapi waktu pagi sudah ada sikit, waktu tengah hari sudah ada banyak. Lepas tu waktu malam, ada seorang dari Saudi Arabia. Dia orang bisnes. Dia datang bilik saya sudah nak tidur. Dia bagi saya satu, sampul. Dia kata, okey, ni untuk Abdullah, jangan buka sehingga saya sudah balik, sudah bergerak, boleh buka. Lepas tu dia balik, saya buka. Saya tak sabar nak tengok apa ada dalam. Tengok, Masya Allah, duit banyak. Lepas tu saya yakin, saya kata, ya Allah, saya sudah malu dengan Allah. Saya tak percaya, oh, ni sebab doa ini. Saya kata, oh, saya sudah malu dengan Allah. Berhentilah, cukup. Lepas tu betul, tidak ada apa-apa, wallahi. Tidak ada apa-apa, nak apa-apa, walaupun nak buku, nak pen, nak apa-apa, baca doa ini terus. Memang betul Allah dekat kepada kita, tapi kita yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah sentiasa panggil kita, marilah, tapi kita tak nak, mari, tak nak. Ini hal-hal macam tu. Tapi kalau kita cari Allah Subhanahu wa taala, semua urusan kita insya-Allah taala tidak ada masalah. Kita hati tenang, kita sentiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saudara-saudari, kita masih di bulan Ramadan, bulan Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Kullu 'amal ibni Adam la illa as-shaum fa innahu li." Semua amalan anak Adam untuknya. Malaikat puasa, maka sesungguhnya puasa untuk saya. Ini lillahi ta'ala, shaum bagi Allah, sebab Allah yang beri ganjaran kepada kita. Ini khusus, ini amalan yang spesial untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah Allah beri pahala terus, cash terus. Tapi puasa tak, Allah simpan sampai hari kiamat. Makna ini, kenapa kita puasa? Atau kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita puasa Ramadan? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang yang dulu daripada kamu, karena kamu bertakwa. Ini hasil bulan Ramadan, takwa Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berapa hari sudah puasa, lagi sikit sahaja. Apakah hasil kita dari takwa Allah Subhanahu wa taala? Kita puasa karena dapat takwa Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa takwa Allah Subhanahu wa taala. Kita sentiasa dengar ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, taqwa. Berapa? 152 perkataan taqwa Allah dalam Al-Quran. Tetapi apakah makna taqwa Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu warda, tafsir taqwa Allah taala. Sayyidina Ali berkata, "At-taqwa hiya al-khawf min al-jalil wal 'amal bit-tanzil wal isti'dad." Kalau kita dapat tiga perkara, makna ini kita orang yang bertakwa insya-Allah Subhanahu wa taala. Al-khawf min al-jalil, takwa Allah ialah takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Wal 'amal bit-tanzil, dan beramal dengan Al-Quran, amalan dengan Al-Quran. Apa yang ada dalam Al-Quran yang kita mampu kita ikut. Wal isti'dad li yaumir rahil, bersedia untuk hari kematian. Makna ini, kalau malaikat mati nak turun sakarat, nak ambil seorang,
nak jumpa Allah. Kita sudah sedia atau belum? Makna ini kita sentiasa bersedia. Bila malaikat mati datang, oh mana lama tak datang, saya sudah tunggu kamu lama. Betul. Sebab apa ada yang dalam dunia? Apa ada yang dalam dunia? Dunia sijnul mu'min jannatul kafir. Nabi SAW bersabda, dunia ialah penjara orang Islam dan syurga untuk orang kafir. Wal akhirah sijnul kafir jannatul mu'min. Dan hari kiamat, hari akhirat, penjara orang kafir, syurga bagi orang Islam. Kita nak keluar dari penjara. Tengok kalau kita dalam satu bilik cantik 5 bintang, bilik 5 bintang, semua ada. Nak apa semua ada? Boleh duduk 3 hari tak keluar. Mana saya nak buang angin, nak tengok matahari, nak tak tahan. Walaupun cantik sangat, kita nak keluar. Dunia macam tu. Kita nak keluar dari dunia. Orang Islam nak keluar dari dunia. Kita nak jumpa Allah Subhanahu wa taala. Kita nak jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak jumpa Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Fatimah Az-Zahra, Aisyah Al-Kubra, Khadijah Ar-Ridha, isteri-isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hidup yang benar. Tapi hidup dunia hidup yang sekejap sahaja. Tapi iman kuat, yakin kuat juga, dan ridha. Yakin, iman, ridha billahi subhanahu wa ta'ala. Semua ini taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Semua perkara itu dalam taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila jadi orang yang bertakwa, mesti takut kepada Allah, mesti sentiasa bersedia untuk hari kiamat. Semua ada dalam taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Satu perkataan sahaja. Tapi bagaimana kita dapat taqwa Allah subhanahu wa ta'ala? Tak susah. Kita sentiasa minta tolong Allah subhanahu wa ta'ala. Dan senang. Semua yang di hadapan saya nampak orang muda sangat. Mungkin ustaz yang paling tua. Betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, nusirtu bisyabab. Nusirtu bisyabab. Aku dibantu dengan orang yang pemuda, dengan para pemuda. Orang yang tolong Nabi SAW zaman dulu orang muda. Saya betul sangat gembira apabila nampak ini saudara-saudari dalam majlis ini. Hati saya sejuk. Saya kata alhamdulillah, syariat Rasulullah masih dalam keadaan yang baik. Masih macam orang ini dalam majlis ilmu jaga syariat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, syariat Nabi SAW masih baik. Tidak ada masalah insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita sentiasa bukan di bulan Ramadan sahaja. Kalau kita nak dapat taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sahaja di bulan Ramadan kita sungguh-sungguh. Tak. Sebab Tuhan Ramadan, Tuhan Syawal. Tuhan Syawal, Tuhan Rajab. Bukan kita kenal Allah di bulan Ramadan. Tak. Kita sentiasa bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan Syawal, tidak ada beza. Tidak ada beza. Tapi bulan Ramadan lagi sungguh-sungguh sikit. Sebab Allah suka. Saya lagi gembira apabila dengar tahun lepas seminggu sekali majlis macam ni. Tapi tahun ini seminggu 4 kali. Subhanallah. Betul, alhamdulillah. Wallahi, kamu semua bertua. Kamu semua dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dari saya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna ini yang akan datang lagi banyak. Nanti saya takut tempat ini jadi hunduk. Betul, susah buat majlis ilmu di tempat macam tu. Tapi barakah, alhamdulillah. Barakah rezeki majlis ini, barakah rezeki, barakah umur, barakah ini zakat umur. Kalau ada harta mesti zakat, wajib zakat. Umur juga wajib zakat. Tapi apakah zakat umur? Buat amalan macam tu, majlis ilmu, baca Al-Quran, sedekah, infak, semua. Tapi kuat. Bukan kuat di bulan puasa nanti lama tak kuat. Macam cerita apa? Barang China. Ada orang China sini? Tak, tidak ada masalah. Ada satu cerita. Ini satu ulama kata iman orang di zaman ini macam barang China. Barang China tak tahan lama. Iman tak kuat sekejap, nanti lama tak kuat, jatuh.
ini boleh bagi satu kisah di Yaman. Ada seorang perempuan China kerja di Yaman. Dia orang Islam di satu syarikat. Lepas tu dia kahwin dengan orang Yaman. Perempuan China kahwin dengan lelaki Arab Yaman. Lepas tu alhamdulillah dia sudah hamil, mengandung. Lepas tu bersalin, dia bagi satu anak lelaki. Tapi anak lelaki hidup beberapa hari sahaja, lepas tu meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu dia sedih sangat. Ada satu nenek lelaki sudah tua. Dia menangis. Dia kata, memang saya sudah yakin anak kamu tak hidup. Dari awal apabila istri kamu mengandung, saya yakin dia tak hidup. Dia terkejut. Kenapa nenek saya? Dia mungkin orang saleh atau wali atau nampak apa. Dia kata, memang dari awal apabila saya dengar istri kamu hamil 9 bulan, saya kata kasihan Mahmud, nama dia Mahmud. Kasihan Mahmud, anak dia tak hidup. Kenapa tak hidup? Dia kata, memang saya selalu dengar barang China tak tahan lama. Ini sorry lah. Betul ini. Dia kata, dia tengok ini anak orang China. Dia kata, saya selalu dengar. Dia memang cakap betul, bukan fitrah. Fitrah dia cakap. Dia kata 9 bulan dia sentiasa kata memang dia tak hidup. Hidup beberapa hari sahaja, lepas tu meninggal barang China. Tapi kita tak nak iman kuat. Iman buatan, sebab memang iman kita buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, insyaAllah Subhanahu wa Ta'ala kita juga di bulan Ramadan. Ini hasil bulan Ramadan, taqwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tattaqun. Semua ibadah, zakah, la'allakum tattaqun. Haji, la'allakum tattaqun. Salah, la'allakum tattaqun. Siyam, la'allakum tattaqun. Semua la'allakum tattaqun. Ini hasil semua ibadah, taqwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil semua amalan kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, taqwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita dapat taqwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat ilmu yang kurnia, ilmu ladunni. Sebab ilmu ialah dua bahagian. Ilmu, semua ilmu dua bahagian. Ilmu usaha dan ilmu kurnia. Ilmu usaha perlu disebabnya sungguh-sungguh belajar dan bersungguh-sungguh dapat ilmu. Ilmu kurnia ini nama ini ilmu ladunni. Sebabnya ialah taqwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita dapat taqwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat ilmu ilham. Nama ini kata hati. Nampak satu benda, oh ini tak ilo, ini ilo. Bagaimana tahu? Hati kata. Bukan sahaja ini ada akal, ada hati. Ilmu akal, ilmu biasa yang kita belajar, yang kita jumpa guru, yang lain-lain juga. Tapi ilmu hati tak boleh belajar dengan Quran, dengan Allah terus. Dalam surah Al-Kahf, wattaqullah bukan surah Al-Kahf, surah Al-Baqarah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah yang mengajar kamu. Apabila kita bertakwa kepada Allah, Allah yang mengajar kita. Wallahu bikulli syai'in alim. Dalam surah Al-Kahf, apabila cerita Nabi Khidir dan Nabi Musa, apabila Nabi Musa jumpa Nabi Khidir, wa'allamnahu min ladunna ilma. Kita ajar dia daripada kita ilmu yang mulia. Siapa yang ajar Sayyidina Khidir? Ada khilaf, ulama kata Nabi, ulama kata wali. Tapi qaul yang masyhur wali salih. Tapi siapa yang ajar dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkuasa. Tapi sahaja kita minta daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sentiasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan harap manusia, harap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa-apa Allah berkuasa. 2 rakaat
salat haja. Rakaat yang pertama bacalah surah Al-Fatihah dan qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua bacalah surah Al-Fatihah dan qul huwallahu ahad. Nanti salam, doa, habis. Selesaikan masalah. Allah berkuasa. Ud'uni astajib lakum. Allah berfirman. Tapi mana orang yang doa, yang ibadah, yang betul. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi kita semua orang yang mulia, orang yang baik, orang yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala dan jaga agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan kita orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau rezeki kita masih di langit, turunkanlah ya Allah. Kalau masih di bumi, keluarkanlah ya Allah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang dan sihat wal afiyah. Jangan lupa sihat dan afiyah. Kadang-kadang orang, ya Allah, umur panjangkanlah umur kita. Tapi Allah kasih dia 100 tahun, 120 tahun tapi dalam hospital. Tidak ada sihat, tidak ada afiyah. Tapi kita memohon umur panjang dalam sihat dan afiyah dan rezeki yang luas. Rezeki yang luas dan yang baik. InsyaAllah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa masa sudah habis. Saya suka ikut masa. Saya tahu semua orang ada kerja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibn Abbas, ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas. Ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihah wal faragh. Yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dua kenikmatan. Nikmat banyak manusia tetapi badannya. Kesehatan dan waktu. Kesehatan dan waktu. Mana ini jagalah waktu, jagalah sihat. Allah kasih kita sihat dan kasih kita kekuatan karena apa? Karena cari rezeki yang halal. Apabila ada niat baik keluar dari rumah, ya Allah, tolongkanlah aku, saya nak cari rezeki karena jaga diri sendiri, karena keluarga, karena anak-anakku, dapat pahala. Daripada pagi sampai balik dapat pahala. Semua amalan dengan niat yang baik ialah ibadah. Kullul amal biniyah fahuwa ibadah. Semua amalan dengan niat yang baik ibadah. Keluar dari rumah pukul 8:30, balik 6, malaikat tulis pahala. Tapi jangan lupa niat sahaja. Niat. Apabila naik kereta, apabila keluar dari pintu rumah, niat. Ya Allah, tolongkanlah aku. Saya nak cari rezeki karena jaga diri, jaga keluarga, jaga anak-anak. Dapat pahala. Malaikat tak berhenti. Tapi bila kita tahu ini, apabila jumpa Allah pada hari kiamat, ada pahala banyak sangat. Kadang-kadang orang tak buat amalan banyak. Salat, zuhur, asar, maghrib, isya, tak buat nafil, sunnah tak. Tapi banyak niat. Niat yang baik. Tapi dapat pahala lebih banyak dari orang yang buat amalan banyak. Tapi jangan lupa niat yang baik. Apa-apa sahaja. Naik kereta, ya Allah, alhamdulillah. Dalam hati, tak perlu cakap. Nanti kalau cakap, ada orang sebelah kamu dalam kereta, nak buat kuliah dalam kereta. Dalam hati sahaja. Syukur ya Allah. Ada orang yang ada motor, ada orang yang pakai bisikal, ada orang yang jalan kaki. Tapi saya ada kereta. Kalau naik motor, ya Allah syukur. Ada orang yang bisikal, ada orang yang jalan kaki. Kalau ada bisikal, ingat ada orang yang jalan kaki. Kalau jalan kaki, ada orang yang tidak ada kaki. Betul. Dalam hati ini dapat pahala. Maknanya kita sentiasa malaikat tulis pahala untuk kita. Tak perlu bukan sahaja solat, puasa, baca Quran, tak. Niat yang baik dalam hati. Ini amalan hati. Sebab amalan dua bahagian. Amal badan, amal abdan, wa amalul qulub. Amalan badan, anggota-anggota, dan amalan hati. Tapi yang penting amalan hati. Sebab Allah tengok apa yang dalam hati kita. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana wa iyyakum jami'an lima yuhibbu wa yarda. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala beri barakah kepada tuan-tuan puan-puan yang ada di dalam majlis ini, insyaallah Subhanahu wa taala. Dan aku memohon kepada Allah, ya Allah, ampunlah saudara-saudari
di dalam majlis ini birahmatika ya arhamar rahimin. Dan ya Allah, tunaikan hajat mereka di dunia dan di akhirat birahmatika ya arhamar rahimin. As'alullah subhanahu wa ta'ala بأسمائه الحسنى وصفاته العظمى أن يصلي ويسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا مؤيدا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا مخذولا ولا محروما. اللهم اغفر للحاضرين والحاضرات، اللهم وأصلح شؤون الحاضرين والحاضرات، اللهم وبارك في الحاضرين والحاضرات، اللهم وأطل في أعمال الحاضرين والحاضرات، اللهم ووسع في أرزاق الحاضرين والحاضرات، اللهم واجعل الحاضرين والحاضرات من أبرك عبادك لعبادك المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك لنا فيما بقي من أيام وشهر رمضان، اجعله شاهدا لنا بالحسنات لا شاهدا علينا بالمعاصي ولا بالسيئات. اللهم اجعلنا ممن صام وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا لك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dan aku memohon maaf ke atas silapan, kekurangan atau perkataan tak elok lidah Arab, dan salam hari raya Idul Fitri. Minta maaf zahir batin. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.